jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Ya, apa khabar Ustaz? Sihat kah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda, sahabat baginda dan rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di skrin kita pada hari ini, yang mana kita berlintas langsung kita daripada di media sosial, yang mana insya-Allah di page Geng Ustaz, di page GSP, di page My Jakim. Dan insya-Allah jadi kita sama-sama kita mendengarkan yang mana bicara santai kita pada hari kita santai-santai ya. Jadi Boleh, kalau boleh. rakan-rakan yang ada kat rumah tu, mohon tuliskan nama mungkin. Kita tengok ada rakan-rakan kita ni sedang menonton, ada yang emosinya bagus, ada yang marah tu. Jadi yang marah tu mungkin dia tak boleh nak keluar Ustaz lah. Jadi insyaAllah kita share, tuliskan lokasi anda berada di mana pada hari ini, dan kalau boleh tagkan rakan-rakan sebanyak mungkin. Kenapa kita nak doakan untuk anda semua moga berada dalam sihat, dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak bincang sembang santai kita pada hari ini. Yang mana kita difahamkan, mungkin Ustaz boleh cerita sedikit. Yang mana kalau terlihat di akhir-akhir ini, masyarakat kita yang mana kalau terlihat mereka ni menjadikan Facebook, TikTok, media sosial sebagai kitab mereka lah, sebagai panduan. Kadang-kadang YouTube, kadang-kadang benda-benda macam ni, kadang-kadang kalau terlihat yalah di antara mungkin apakah kalau saya terbaca dalam surat khabar ini, dalam beberapa akhbar, ada akhbar pertubuhan pendukung geng ulama, geng ustaz ini, pendukung ulama ni membuat satu kempen. Mungkin ustaz boleh cerita apakah kempen yang telah digerakkan oleh NGO Geng Ustaz Padang supaya masyarakat tahu bahawa asatizah pada hari ini selari dengan apa yang telah ditetapkan oleh kepimpinan di peringkat negara. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit sebagai permulaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil, panelis kita yang pertama sebenarnya ni, Ustaz Hamdan Bukan kita. panelis, anda moderator saja. Moderator merangkap panelis insya-Allah. Seluruh panitia, sekretariat, tim kempen vaksin dan juga barisan Esko, pertubuhan pendukung dan pencinta ulama, tak jumpa juga kepada geng Surau Putrajaya GSP dan seluruh sahabat-sahabat, rakan taulan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkatan pada kita yang datang dari utara membawa sejahtera, daripada selatan membawa taulan, dari timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat insya-Allah. Seronok bila dapat bersantai-santai sepatutnya bersama dengan kita juga ialah Ustaz Ahmad Dazuki Abdul Rani, dan dia ada halangan, ada urgent matter yang perlu diselesaikan. Sebab dalam untuk makluman sahabat-sahabat bahawa dalam kerangka kita pasca PKP kita bukan baru 2 hari lepas, tetapi bermula secara rasminya 18 Mac 2020 kita sudah bergerak aktif, iaitu NGO, pertubuhan, pendukung dan pencinta ulama, so-called geng ustaz dalam semua aspek ataupun dalam semua perkara yang boleh kita capai dalam kita nak reducekan masalah rakyat dan negara dengan kemampuan kita yang ada terbatas, dan juga untuk menyampaikan kebaikan sebagai satu perkongsian. Jadi dalam baru-baru ni hasil daripada perbincangan geng ustaz bersama dengan timbalan Menteri Mosti, iaitu yang berhormat Tuan Haji Amzad, berhubung tentang vaksin. Apabila kita melihat kebelakangan ini, ada suara-suara sumbang individu-individu tertentu yang menyatakan tidak bersetuju dengan vaksin, maknanya quote unquote boleh kita kata anti-vaksin. Jadi geng ustaz, kita memandang ia satu perkara yang tidak sihat kerana ia melibatkan polisi dan apa yang lebih penting dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, perspektif Islam ataupun Islam point of view, kita melihat di satu perkara yang mencacatkan kemaslahatan ataupun maslahah ataupun kebaikan ummah dan juga negara.
Maka di atas asas inilah, di atas asas ini, maka kami bermusyarat dan antaranya yang menjadi pengarah kepada program kempen vaksin ini vaksinasi ini iaitu tuan moderator kita sendiri pada petang ini. Alhamdulillah, saya ucapkan syabas dalam gerak kerja yang sangat ringkas dan pendek, tetapi kita telah dapat banyak kita menyelesaikan masalah-masalah. Dan saya pun daripada semalam masuk dalam personal message saya tentang persoalan-persoalan. Dan sebelum ini juga ada makcik-makcik, ibu-ibu umur 60-an, 70-an, 80-an. Mereka bertanya-tanya, Ustaz, macam mana saya ni Ustaz? Nak cocok ke tak cocok? Nak cocok ke tak cocok? Anak saya ni Ustaz, dia bekas guru sains. Anak saya Ustaz baca dalam YouTube, tengok dalam YouTube, bahawa vaksin tak bagus, benda ni semua tak bagus. Tambah pula dengan asam garam, Yahudi punya agenda, konspirasi, Illuminati dan sebagainya, menyebabkan masyarakat khususnya orang-orang Islam merasa goyang dan juga goyah di atas tindakan apa yang nak dilakukan dan telah dilakukan oleh kerajaan. Maka inilah kita buat, kita nak terangkan dan kita nak kongsikan, nak ceria-ceriakan rakyat Malaysia dengan apa yang kita mampu, insya-Allah. Wallahualam. Ya Ustaz. Jadi kalau kita lihat Ustaz, kalau kita tengok inisiatif yang begitu baik yang telah diketengahkan oleh pertubuhan NGO yang seperti mana yang telah Ustaz nyatakan tadi, pertubuhan pendukung ulama ini, yang mana saya tengok satu cabaran yang begitu hebat dalam situasi sekarang ini. Yang mana kalau kita tengok di antaranya penularan ini yang kita bimbangkan. Kadang-kadang orang kita ni dia pakai tibai, dia ayun je. Dia dah tibai, dia ayun pula. Dia jadi mangkuk ayun. Lepas tu yang dengar pula jadi mangkuk ayun. Jadi dia dah tibai, dia ayun jadi mangkuk ayun. Jadi kita tak nak bahawa masyarakat kita pada hari ni terpengaruh. Jadi mungkin kalau kita lihat masyarakat kita pada hari ni pun janganlah mudah sangat terdengar. Kalau tengok bahawa ni seorang makcik menyebarkan satu video mengatakan ramai di kalangan staf-staf Kementerian Kesihatan mati dan dirahsiakan kematian mereka. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni Ustaz, masyarakat kita percaya. Sedangkan dah baca Al-Quran berkaitan dengan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, dah baca, dah kalau dengar ceramah tu bukan main lagi bertakbir, subhanallah. Tapi bila mana dimomokkan dengan benda-benda macam ni, mereka ni tidak hilang akal sejenak. Jadi mungkin dari segi pendekatan Islam mungkin kalau kita lihat hari ni pun dah diajar kepada kita bila mana terima satu berita tu kita amalkan 3S, kita semak sebelum sebar kan. Sebab apa kita nak S juga syurga. Kalau kita pakai sebar je, apa yang dikatakan kita akan muflih di akhirat nanti. Jadi mungkin dari segi konsep Islam sendiri Ustaz, dalam kalau tengok TikTok, kalau kita tengok juga dalam Facebook, kita tengok juga dalam YouTube, dalam media sosial kita pada hari ini pun dalam video-video pendek diviralkan dalam grup-grup mati, cocok vaksin mati, cocok vaksin pengsan. Ada juga mengatakan bahawa penglibatan para asatizah juga, penglibatan para ahli profesional juga. Jadi mungkin bagaimana dalam segi Islam sendiri, dalam gerak kerja kempen yang telah digerakkan oleh pertubuhan GIU pada hari ini, mungkin dari segi boleh kita cerita sikit daripada geng-geng asatizah sendiri, nak dengar cerita supaya mereka orang kampung ni biar pahal sikit. Kalau tengok biar orang Kelantan tu pahal, biar orang Kedah kalau tengok ni, kalau tengok baru-baru ni juga di antara negeri-negeri yang dah daftar 10K tarik diri. Mana Kelantan? Buat malu boh. Buat malu Kelantan juga Nana ni. Begitu juga sebelah K yang dah daftar tapi tarik diri. Sebab apa bila ditanya alasan macam orang Kedah pasal apa lagi ni? Jadi mungkin Ustaz boleh cerita supaya masyarakat ni dari segi Islam sendiri, bagaimana kita menerima suatu berita dan kita nak pastikan kesahihannya supaya kita orang yang kuat dari segi ilmu agamanya, kita yang faham ilmu agamanya, kita dapat adaptasikan di dalam kehidupan kita, apatah lagi dalam suasana pandemik COVID kita pada hari ni, yang mana rakan-rakan kita yang ada kat rumah stay at home, buka Facebook kita. Jadi kita tengok Azizi Zakaria pada hari ini, terima kasih. Nuriyah Hamzah juga, Cik Iyah Binti Ahmad, Nur Hashimah. Ramai rakan-rakan kita yang share pada hari ini. Mohon tag rakan-rakan, tag jiran, tag sahabat yang duk hantar WhatsApp yang tak tentu hala yang tibai ayun mangkuk ayun ni supaya mereka dengar. Dari segi Islam mungkin Ustaz boleh cerita sedikit
dari segi pendekatan Islam sendiri bila mana menerima sesuatu berita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Allah berfirman, ayat ni biasa kita dengar. Kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Nama lain bagi surah Al-Hujurat ini ialah surah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada orang yang beriman, akhlak kepada diri sendiri. Cantik ayat dia. Jadi maknanya antaranya dia ajar kepada kita akhlak apabila kita menerima berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. And wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kamu satu orang fasik, orang membawa berita itu orang yang fasik. Dalam keadaan dia bawa berita, kemudian kamu kena tabayun. Tabayun ni maknanya kamu kena siasat bidiqqah. Maknanya dengan detail kalau ia melibatkan perkara-perkara yang sangat penting. Dan kalau itu sifat dia, maknanya betapa Islam itu sangat prihatin. Apatah lagi dalam dunia yang serba terbuka hari ini, yang slogannya, tagline dia, budak-budak muda sebut impossible is nothing. Tidak ada benda, tidak ada sempadan, maka segalanya mungkin. Dengan dunia yang bebas. Jadi dalam keadaan hari ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sedikit sejarah, sebelum saya masuk lagi, bahawa isu penyakit pandemik ini kalau kita rujuk kepada masa yang lampau, kalau kita rujuk pada zaman Nabi, dah ada asasnya, zaman Sayyidina Umar nanti saya sentuh, kemudian kita masuk pada zaman yang agak moden sikit, iaitu setelah berlakunya peperangan dunia yang pertama. Pada tahun 1914, berlaku peperangan dunia sehingga 1918. Dalam peperangan dunia pertama ini, kita lihat daripada dua pihak itu dicampurkan jumlah kematian lebih kurang 9 juta orang akibat daripada peperangan. Cuma selepas daripada peperangan itu, ada satu peristiwa besar berlaku. Bermula pada tahun 1918. 1918 dan dia berakhir pandemik ini pada 1920. Bermakna hampir 2 tahun. Yang dipanggil dengan satu penyakit flu Spanyol. Flu Spanyol, bermulanya penyakit ini di Kansas City, Amerika Syarikat. Kemudian merebak, dibawa oleh tentera Amerika Syarikat sehingga ke Perancis, ke Spanyol, ke Itali. Dan apabila benda ni, flu ni, sebahagian daripada adik-beradik influenza, sejenis sesama yang merebak dengan begitu dahsyat, sehingga diperkenalkan, yang pertama diperkenalkan oleh wartawan daripada Spanyol. Itu yang dipanggil flu Spanyol. Ini cerita dia. Dalam isu ni, kalau kita rujuk dalam internet, bila saya tengok, dia punya kesan dia, yang meninggal disebut estimated. Estimated yang dianggarkan meninggal 17 hingga 100 juta penduduk dunia mati. Yang mana melibatkan yang terkesan dengan penyakit pandemik flu Spanyol ini, iaitu berapa? 500 juta penduduk dunia, especially pada bahagian Eropah. Dalam peristiwa ini kita lihat jarak daripada tahun 1918 dan 2025 2021 kita duduk sekarang. Kalau kita tolak, maknanya dengan jarak hampir 103 tahun. Maksudnya di sini Allah bagi contoh pada zaman kita ini satu ulangan bahawa kamu kena dengan satu penyakit pandemik. Pada zaman Rasulullah disebut dengan at-ta'un. Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu ta'un? Nabi kata, kalau kamu lihat penyakit yang kena pada binatang, benjol sana, benjol sini, macam tu. Kalau kita rujuk penyakit ta'un itu dalam teknologi barunya dipanggil kolera. Yang mana kita lihat ceret-berit yang melampau, yang menyebabkan dehydration, akhirnya mati tanpa ada rawatan. Ini juga pernah berlaku dalam skala yang besar di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 18 Hijrah. Dalam keadaan nanti insya-Allah saya sebut. Maksudnya saya nak sebut dalam tempoh keadaan 103 tahun yang lampau yang berlaku melibatkan puluhan bahkan ratusan juta penduduk dunia, maknanya penyakit pandemik yang lebih dahsyat daripada kita hari ini, dalam keadaan dahulunya tak sekronik sekarang. Cabaran dia sekarang kerana dalam keadaan orang Malaysia, Indonesia, orang kampung, Hulu Tembeling, Hulu Gua Musang, dia semua tahu penyakit ini dalam keadaan bukan saja menimpa, arti kata lain, info, maklumat yang begitu bebas tak dapat ditapis. Lalu kesan dia cukup besar. Walau kalau kita bandingkan dengan apa yang saya ambil daripada Worldometer information, dunia punya. Kalau sahabat-sahabat tengok,
bermulanya penyakit ini di Wuhan, China. Tapi hari ini orang tak sebut Wuhan. Orang sebut Gombak, berapa mati. Orang sebut sekarang Shah Alam, berapa mati. Orang sebut sekarang ni Kelang, berapa kes baru. Orang sebut sekarang ini Baling, berapa kes recovered, sembuh. Dalam keadaan dunia hari ini, kalau saya ambil dalam statistik hari ini, jumlah yang paling tertinggi kes dalam dunia iaitu USA, United States of America ataupun Amerika Syarikat dengan kedudukan yang pertama berjumlah 34,150,305 kes. Daripada jumlah kes tersebut yang mati 611,020 orang yang meninggal dunia. Maknanya yang meninggal dunia lebih daripada jumlah yang terkena ataupun kes positif di Malaysia. Dan kita lihat negara yang paling sikit yang terkesan dengan pandemik ini iaitu duduk dalam kedudukan 222. Satu negara yang namanya Micronesia. Micronesia ini penduduk dia penduduk negara ini 116,126 orang, sebuah negara yang kecil. Kerana dalam jumlah ini kes yang ada hanyalah 9 kes dan semua kes ini sudah pun pulih recovered daripada COVID-19. Yang menariknya, China duduk kat mana? China duduk kat mana? Walaupun awal-awalnya yang kita dengar cerita yang scary dekat mana? Dekat China. China sekarang duduk dalam kedudukan 98. Dalam ranking dunia, China 98 dengan jumlah kes. Walaupun China yang mula, tetapi tengok negeri China duduk dalam kedudukan 91,000 kes, 170 orang yang mana duduk dalam ranking 98 dan jumlah kematian 4,636. Dan kes baru semalam daripada China cuma 24 kes. Dan kalau kita balik kepada Malaysia, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Malaysia ini sudah mengatasi China dari sudut kedudukan ranking dunia. Malaysia duduk dalam ranking ke-39 dan daripada atas USA, Malaysia pada peringkat ataupun ranking 39 dengan jumlah kes 587,165 orang dan jumlah kematian setakat hari semalam 2,993 orang dan kes baru semalam 7,703 orang. Apa yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana kita lihat suasana hari ini, perangkaan ini menunjukkan bagaimana merbahayanya penyakit yang namakan pandemik. Apa saja yang konsepnya dalam tersebar dalam skala yang besar, jumlah yang ramai mengakibatkan fatal kematian dalam jumlah yang cukup luar biasa. Hari ini orang duduk main statistik mengira kes-kes baru, kes-kes sembuh, jumlah kematian, seolah-olah kita duduk di papan bursa saham Kuala Lumpur, ditutup teguh, dibuka bercampur-campur. Dalam hal ini, Ustaz, kita lihat bila mana dalam keadaan dunia hari ini yang tak dapat disekat. Maksud saya, erti kata lain, cabaran tetap ada cabaran. Dan kita ni bukan suka menyahut cabaran kerana kita seronok. Orang nak tengok kita glamour, nak kata kita apa. Saya nak sebut pada jemaah sekalian, sahabat-sahabat yang saya sangat kasihi di luar sana. Ada yang kata sebab kita cari job. Tidak ada upah, tidak ada ganjaran di atas usaha yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan selama ini dalam program-program kemanusiaan, kebajikan dalam dan luar negara dalam kerja-kerja buat geng Ustaz. Saya sebagai Presiden, saya mengucapkan jutaan terima kasih ada esko-esko yang boleh bekerja dengan tagline dia, bekerja dengan kehampaan, bekerja dengan jiwa kepuasan sebab dapat berkorban pertama sekali untuk Islam. Mempertahankan Islam, mempertahankan ulama, mempertahankan negara yang kita kasih, mempertahankan rakyat. Tak kira rakyat kita Islam, tak kira rakyat kita bukan Islam, kita bantu sejak daripada dulu sampailah ni dengan kemampuan-kemampuan kita yang ada. Dalam isu yang kita lihat pada hari ini, mungkin geng Ustaz, dengan apa yang kita buat sedikit ini, dapat memberikan kesan, menolong, menerangkan. Apatah lagi yang saya lihat terkadang apa yang berlaku pada hari ini yang terkesan kadang-kadang individu sedikit je, segelintir kecil ustaz-ustaz
yang mengatakan ataupun tak setuju dengan vaksin, satu. And kalau tak setuju tak apa. Yang kedua, dia pula mengeluarkan satu statement tidak bersetuju dengan vaksin. Dua. Yang ketiga, dia pula menyebarkan benda ni kepada pengikut-pengikut dia. Yang ni satu keadaan yang tidak sihat, yang tidak baik. And dalam erti kata lain, dalam kita menjayakan satu gagasan untuk kita menghasilkan satu kerja yang positif untuk apa? Untuk rakyat ini menjadi sejahtera apabila dapat dikembalikan, ada penyakit dapat dikurangkan. Jadi dalam pelbagai aspek kehidupan ini kita perlu berjuang. Jadi dalam keadaan sekarang ini mungkin kita tak boleh buat banyak, tetapi bila mengambil semangat-semangat yang mana dibina dalam jiwa kami sebagai orang yang mengucap kalimah syahadah bersama dengan sahabat-sahabat sekalian, kenapa tidak kita menjadi orang yang menerang, lebih-lebih dalam tempoh sekarang ni PKP. Sebab itu saya nak sebut, kadang-kadang kita ini sama ada kita ini tak ada awareness, kita tidak ada kesedaran tentang kepentingan vaksin, ataupun kita dapat info yang salah menyebabkan kita mindset kita itu tertutup. Dan kerana tertutup sebab apa? Kita ada satu pahaman ataupun kefahaman kita yang salah daripada saluran yang salah. Jadi kerja kita, bila kita tabayun, apabila kita mendengar benda-benda yang tak baik itu, maka kalau kita ada kemampuan kita terangkan. Yang boleh ceramah, kita ceramah. Yang boleh kita buat video, kita buat video. Maknanya kita menggunakan video-video ataupun cara yang baik media sosial untuk kita terangkan. Cuma saya rasa terkilan ya, kadang-kadang. Bila kita tanya ambil kat mana? Ambil video. Siapa sebut? Doktor Israel, doktor China, doktor Jepun. Tapi yang jelas-jelas yang beri penerangan, pakar-pakar perubatan di Malaysia ni, doktor-doktor yang baik, yang soleh, yang soleha, yang jaga solat, yang beriman dengan autoriti kepakaran dalam bidang medicine ataupun medicine masing-masing. Tapi kita meragui orang Islam dan kita meyakini, mempercayai orang-orang bukan Islam dalam isu-isu macam ni. Ini antara perkara yang boleh menyebabkan kita ni nanti kita jadi apa? Jadi masalah. Kita confuse. Satu, kita confusekan orang lain. Satu, kadang-kadang istilah kita kena faham bahawa kalau kita tersesat tak apa. Satu yang kedua, menyesatkan pula. Ini dua perkara yang cukup berbahaya dan insya-Allah kita akan bicarakan lagi. Boleh Zat? Boleh Zat Okey. Cantik Zat. Saya sambil saya jaga teknikal, sambil saya jaga moderator. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak lain tidak bukan sebagaimana kata Ustaz tadi bahawa kita buat kerja ni bukan kerana apa? Tak ada gajah dibayar gaji, tak ada. Kerana apa? Kita rasa ini tanggungjawab kita. Kita bukan nak serang tapi kita nak menerang. Betul tak Ustaz? Betul. InsyaAllah. Yang mana tugas kita ni bukan tanggungjawab kami sahaja. Saya rasa semua rakyat Malaysia pada hari ni yang dengar hari ni, tuan-tuan pun senang je nak laksanakan tanggungjawab. Ambil tangan ni, pergi dekat like, tekan like, share, tak kat Facebook. Itu pun salah satu peranan yang perlu kita mainkan supaya kempen vaksin ni insya-Allah mudah-mudahan 80% target kita dalam sebelum Ogos kita sudah mencapai. Kerana kita nak membina imuniti di peringkat masyarakat saya. Jadi inilah salah satu peranan yang telah dimainkan oleh GU yang mana mungkin Ustaz juga ya, kalau terlihat juga bagaimana mereka ni kadang-kadang mungkin tersalah mendapat maklumat, mungkin dia terdengar, yalah kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang dia balik, dia suka tengok WhatsApp, dia masuk WhatsApp, dia tunjukkan mak-mak ni tengok ni orang injek ni macam-macam. Jadi mungkin Ustaz dari segi Islam sendirilah mungkin prinsip Islam ni dalam mendepani masyarakat. Kalau tengok di antaranya prinsip Islam ni, kalau tengok pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam prinsip Islam dalam mendepani masyarakat. Yang kedua kita mencegah. Jadi yang ketiga mungkin kita merawat. Yang keempat baru kita tawakal. Jadi mungkin Ustaz mungkin boleh hurai sedikit dari segi prinsip-prinsip Islam ni dalam mendepani penyakit. Bukan hanya sekadar berdoa saja tapi tak pergi vaksin, tak pergi injek. Bukan hanya sekadar kalau kita berdoa, kita nak cegah tadi, pergi injek vaksin. Dan mungkin Ustaz boleh ceritalah sikit supaya rakan-rakan kita ni yang saya rasa tak sabar ni semua duk komen-komen, alhamdulillah, terima kasih kerana di atas penerangan pada hari ini. Jadi inilah peranan geng Ustaz pada hari ini, tidak lain tidak bukan kerana mematlamatkan apa, tapi kerana la ilaha illallah, kita nak sebarkan. Kita bukan nak menyerang tetapi kita nak menerang. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit prinsip Islam dalam mendepani penyakit. Silakan Ustaz.
Okey, terima kasih Ustaz. Sahabat yang saya kasih sekalian, menarik perbincangan hari ini. Walaupun masa dia waktu-waktu mengantuk ni kan. Sambil-sambil baring boleh pegang handphone. Kita nak sebut pendek lagi tadi, tak sampai-sampai lagi. Islam ini satu agama yang cukup menarik. Sebab apa saya kata menarik? Dia satu cara hidup yang lengkap. Sebab tu bila Islam tu datang, dia membawa satu rahmat kepada semua manusia. Menarik. Sebab itu kita bila sebut Islam, dia bukan sekadar bukan sekadar agama, tetapi dia adil, satu cara hidup yang lengkap. Tapi dalam isu ni, dalam isu kita nak berubat, Islam ini kalau kita lihat, pendekatan dia cukup luar biasa. Pendekatan Islam itu saintifik tu Islam. Habis macam mana Ustaz? Yang ni kita nak bincang. Jadi dalam keadaan saintifik itu sendiri merupakan rangsangan daripada Islam. Dan Islam itu mengajar kita hidup mesti ikat diri kita dengan keberkatan Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan kepada kita seluruh perkara termasuk dalam menghadapi pandemik. Rasulullah tak sebut pandemik, tetapi asasnya sudah ada. Kerana apa? Kerana itulah asas yang mana akhirnya di sana ada ruang-ruang daripada sumber kita Al-Quran, sumber kita hadis, ketiga kita ada ijma' yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang keempat kita ada qiyas, perkara-perkara yang diletakkan dalam hadis yang menjadi rujukan kepada kita sebagai sandaran dalam menentukan sesuatu hukum dalam perkara-perkara yang baru. Coba kita tengok dalam Islam, kaedah-kaedah dia. Dalam kita nak simpulkan nanti dengan perkara-perkara yang kita mungkin dah buat dan akan buat. Sebagai contoh dalam isu sekarang ini. Kalau kita tengok dalam isu rokok, saya ambil rokok dulu. Apabila difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa rokok itu haram dan ada sandaran dia. Adakah bila sebut sandaran dia, ustaz-ustaz tu dia pakar dalam sains, pakar dalam bidang sains ataupun dia ada makmal dia sendiri. Macam mana dia boleh dikeluarkan? Macam mana boleh cerita dalam rokok itu, asap rokok itu mengandungi 5,000 bahan kimia dan 69 daripada bahan kimia yang beracun itu boleh menyebabkan kanser. Adanya bahan-bahan yang mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat tak jarang dengar. Acetone, arsenik, benzena, formaldehyde, plumbum, tar, nikotin, kadmium, karbon monoksida dan banyak lagi. Dan benda ini dikaji oleh siapa? Pakar dia. Dalam menentukan ini, apa yang kita lihat pada hari ini, jumlah kematian disebabkan rokok itu cukup banyak. Dan di Malaysia saja, jumlah kematian sebab rokok setiap 6 saat dalam dunia ini, 6 saat ada seorang mati. And World Health Organization dunia menyatakan lebih 7 juta manusia mati sebab merokok setiap tahun. Kalau kita lihat dengan jumlah tahun kita di Malaysia, 10,000 orang mati. Kementerian Kesihatan Malaysia sebut. Kalau inilah perangkaan dia, 10,000 ini satu nilai yang cukup besar. Dalam menentukan perkara ini kita lihat dalam hal ini. Majlis Fatwa Kebangsaan sebut 23/3/5 rokok itu haram, ada sandaran dia. Sandaran agama satu, kemudian sandaran daripada pakar-pakar dalam perkara-perkara yang saya sebutkan itu tadi, barulah timbul Majlis Fatwa Kebangsaan. Lalu dalam hal ini kita tengok, dalam pendekatan Islam, Islam ini dalam menentukan satu perkara, bukan kita main buka-buka Quran, buka-buka hadis saja, ada sumber-sumber dia. Dalam kita berhadapan dengan segala bentuk penyakit, perkara-perkara yang baru apatah lagi, kita perlu kepada pakar-pakar dalam menentukan, dalam memberikan info dan maklumat untuk menentukan sesuatu keputusan. Dalam kaedah fiqh yang mudah ni, dalam kaedah fiqh yang mudah, disebut dengan perkataan ad-darar yuzal. Benda yang namanya benda yang apa? Benda-benda yang dinamakan benda-benda yang tak baik itu mudarat, maka dia itu mestilah dilenyapkan. Maknanya mesti dah dilenyapkan, mestilah dibuang, disingkirkan. Itu kaedah asas. Sebab bila mana kita lihat dalam isu pandemik, isu penyakit, maka pendekatan yang dibawa oleh Islam, gabungan daripada saintifik dan juga gabungan daripada keberkatan dalam mengambil pendekatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam hidup kita. Dan bila Nabi bawa Islam, Nabi bawa syariat. Apa tu syariat? Senang saja. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu. Yang dikatakan syariat yang disuruh dan yang dilarang. Yang disuruh itu sama ada benda yang wajib atau sunat. Yang dilarang itu sama ada benda yang haram ataupun makruh. Di tengah-tengahnya ada benda yang namanya harus, mubah.
Sebab itu dalam hal ini, bila sebut syariat, dia mesti membawa dua perkara. Iaitu yang pertama, sifat syariat Allah. Pertama, jalbul manafi'. Dia mesti membawa manfaat. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat dia mestilah dar'ul mafasid. Dan sifat dia mencegah benda yang namanya mudarat. Itu sifat dia. Dalam sesuatu perkara, mesti ada baik buruk. Sebagai contoh arak. Arak baik tak? Baik. Baik arak tu. Dengan sebab arak ada peluang pekerjaan, ada orang tanam anggur, kurang pengangguran, adanya insurans, semakin meningkatnya ekonomi, adanya transportation, adanya aktiviti ekonomi. Betul, dia itu sangatlah baik. Tetapi dibandingkan dengan mudarat, lebih besar mudarat daripada baik. Ithmuhuma akbar min naf'ihima. Sesungguhnya arak itu lebih besar dia punya keburukan daripada manfaat dia. Kat situ kita dah faham dah macam mana kita meletakkan cara kita memilih. Di situ kita lihat asasnya bila mudarat dia ada kaedah. Dan bila kena penyakit pandemik, begitu juga dalam hal-hal kita nak letakkan. Bila mana orang tanya kepada saya, Ustaz, mana ada Ustaz? Apa yang dibuat pada hari ini? Apa dia? Apa dia? Pakai apa dia? Ada karantin lagi. Kemudian Ustaz, bukan saja karantin. Kemudian Ustaz, bukan saja karantin Ustaz. Kemudian ada pula social distancing. Dan ada pula tak boleh salam, ada pula hand sanitizer, ada pula namanya vaksin. Kita nak bincang sikit secara mudah. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bila sebut tentang polisi, kita nak ikut polisi siapa? Maka sebagai manusia yang duduk dalam sebuah kerajaan, maka dia kena ikut polisi kerajaan. Polisi kerajaan ini disebutkan dalam kaedah fiqh. Disebut dalam kaedah fiqh, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Saya ulang balik, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Polisi pemerintah tertakluk kepada kemaslahatan rakyat. Sebab itu kerajaan bila letak sesuatu perkara, dia mesti sandarkan pada maslahah rakyat yang ramai. Mana perlu diutamakan. Dalam isu ini, maslahah dia ialah, apa dia? Maslahah dia ialah nyawa. Maka menjaga satu nyawa itu seolah-olah menjaga manusia seluruhnya. And faka'annama ahyan nasa jami'an. Asasnya Allah sebut ayat 32 Al-Ma'idah, seolah-olah dia menghidupkan seluruh nyawa manusia dekat dunia. Menghidupkan satu nyawa. Apatah lagi dengan jumlah penduduk negara kita hampir 36 juta lebih. Maka itu polisi dia. Mazhab Asy-Syafi'i. Kita tengok apa Tok Guru kita sebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut. Manzilatul imam minar ra'iyati manzilatul wali minal yatim. And manzilatul imam minar ra'iyati manzilatul wali minal yatim. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kaedah fiqh yang cukup menarik. Sesungguhnya kedudukan seorang pemerintah itu bersama dengan rakyat dia seolah-olah wali kepada anak yatim. Yang berkuasa kepada anak yatim. Lalu dia nak menjaga masalah anak yatim, kerajaan nak menjaga masalah rakyat. Bila kita sebut yang pertama isu tadi tentang PKP, MCO atau karantin. Dalam sepotong hadis Nabi menyebut. Dan hadis daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Cantik hadis ini. Iza sami'tum fi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu. Hadis Imam Al-Bukhari 5729, Muslim 2218. Boleh rujuk. Sahabat yang saya kasih sekalian, Nabi kata, ini asas yang Nabi bina. Tengok, indahnya Islam. Saintifik dan apa dia? Dan juga holistik. Satu saintifik, satu holistik. Holistik sebab kita rujuk Quran, rujuk hadis Nabi dan juga sahabat-sahabat yang Nabi bina generasi ini. Yang kedua, saintifik. Tengok, yang dikatakan, Nabi kata, sekiranya kamu mendengar di satu tempat, fi ardin boleh terjemah ardin kampung, ardin daerah, ardin wilayah, ardin negara. Ya bila mana kamu dengar dalamnya ada apa? Dalamnya ada penyakit. Dalamnya ada penyakit. Apa dia? Jangan kamu masuk. Jangan kamu masuk. Ini yang dikatakan karantin itu tadi. Yang kita sebut dalam istilah moden PKP, perintah kawalan pergerakan, MCO, iaitu kita panggil apa MCO. Yang kita katakan karantin. Dan wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau berlaku dalam wilayah kamu, kampung kamu, kalau kena
fala takhruju firaran. Bukan saja Nabi kata jangan keluar, Nabi sebut perkataan firaran minhu. Kamu lari keluar tu sebab nak selamatkan diri kamu. Ini yang berlaku. Masyarakat jadi panik. Bila kerajaan kata jangan balik kampung. Sampailah mufti wilayah kena maki-maki Dr. Luqman kita. Dimaki oleh rakyat. Bila dia kata haram. Dimakinya ulama'-ulama'. Ini menunjukkan satu perangai yang tidak sihat di kalangan umat Islam. Wa na'udzubillah. Maksud dia itu, dalam erti kata lain, kalau mudarat itu berlaku, dia mengambil kira pandangan nas, pandangan agama, dan dia istimbat daripada hukum. Sebab bila balik kampung, kita membawa penyakit ke kampung. Dan bila lepas raya, timbul kluster-kluster kampung. Sebab yang curi-curi balik kampung, dia bawa penyakit daripada KL, Selangor, masuk ke kampung. Ini menyebabkan keadaan semakin menjadi lebih teruk. Dan bila benda ni berlaku, baru teringat, betul kata mufti hari itu. Betul kata mufti wilayah. Inilah concern dia. Sebab itu perkataan firaran, maknanya ada orang nak balik, nak selamatkan diri, selamatkan keluarga. Sedangkan mudarat dia sangat besar. Dalam sepotong hadis lagi yang lebih hebat. Aisyah radhiyallahu anha tentang PKP ini. Falaisa min rajulin yaqa'a ta'unu ayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu kana lahu mislu ajri syahid. Hadis daripada Imam Al-Bukhari ini datang daripada Aisyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi dalam hadis ini, di tengah hadis ini, siapa yang dia tempat dia kena ta'un, penyakit pandemik. Kemudian fayam kuthu fi baitihi, dia PKP kat rumah dia. Mari pula arahan daripada pihak kerajaan yang tadi saya sebut, dia ada polisi, dia ada hukum, boleh laksanakan hukum ta'zir dengan peraturan-peraturan yang dikenakan pada rakyat, whatever nama dia, PKP nama dia, darurat nama dia apa, untuk masalah umum tu tadi, maka orang yang duduk dalam rumah ini, dia muhasabah diri dia dan dia yakin ujian Allah datang, dia muhasabah diri dia, benda tak berlaku melainkan ujian Allah. Dan dia itu bukan saja, dia itu ada satu term kita panggil PKP, dia dapat pahala mati syahid akhirat. Subhanallah. Sebab bersabar. Jadi kalau saya nak sebut, kalau ada masa lah lagi, benda ni penting poin ni, saya nak sebut, Ustaz dan juga sahabat lah yang saya kasih sekalian, bila saya ambil hadis ini, perkataan ardin, seolah-olah benda tu berlaku dekat dengan kita. Bila berlaku pada zaman Sayyidina Umar, 18 Hijrah, berlaku satu penyakit ta'un, pandemik yang berlaku bermulanya di sebuah tempat bernama Amwas. Kalau sahabat-sahabat tengok dalam internet, Ain, Mim, Waw, Alif, Sin. Amwas ini satu kampung, qaryah, dengan jarak lebih kurang 28 km daripada Al-Quds, daripada Jerusalem, Palestin. Sebab bila sebut Syam duduk di 4 negara pada zaman dahulu, Syria, Palestin, Lebanon dan juga Jordan. Ibu negara dia ialah Damsyik, iaitu Damascus ataupun Dimashq. Saya nak sebut bahawa berlakunya satu wabak yang luar biasa. Penyakit ta'un di Amwas ini merebak. Dalam keadaan umat Islam baru saja mengalahkan tentera Yarmouk dalam peperangan Yarmouk yang luar biasa yang dipimpin oleh jeneral utama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan kubur dia sekarang berada di sebuah kampung bernama Aghwar. Saya dah pergi kampung tersebut, saya nak kaitkan dengan konsep hadis Nabi ini. Bila mana berlakunya peristiwa ini, daripada jumlah tentera Islam yang berbaki 26,000, 20,000 meninggal dunia, 6,000 selamat. Dan kalau kita tengok sahabat-sahabat yang besar ini, contoh Muaz bin Jabal, ta'un meninggalnya di Jordan. Kemudian Jira bin Al-Azwar meninggal juga kerana ta'un, bukan sebab perang, tapi dia di medan perang. Di mana? Di Sungai Yarmouk, di Valley, Jordan Valley. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah, ketua panglima perang, dia juga gugur syahid dalam keadaan dia kerana ta'un. Yang keempat, yang berdekatan kubur yang saya dah pergi juga, iaitu kubur Syurahabil bin Hassanah. Juga gugur dalam keadaan di sebuah kampung bernama, nama kampung tu Dir Allah. Dir Allah, di sebuah lembah Al-Wadi Al-Yabis. Saya sampai dah tempat situ dan ditulis dekat tepi kuburnya, meninggalnya sebab ta'un, penyakit pandemik namanya ta'un, dan kuburnya itu tertulis
pada hari Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal, lepas tu dia pula meninggal. Dalam erti kata lain, semua sahabat-sahabat yang hebat ni sebab ta'un. Kalau kita lihat hadis tu tadi, dalam keadaan Abu Ubaidah Al-Jarrah bila menangnya Syam, Islam dapat masuk ke Jordan, dulu duduk bawah Syam. Sampai Palestin, dulu duduk bawah Syam. Palestin dibuka oleh siapa? Di zaman Umar Al-Khattab. Jadi bila dapat masuk, betapa gembiranya Khalifah Umar Al-Khattab kerana dapat membenarkan janji Rasulullah SAW. Apabila Umar sampai ke perbatasan Syam, Umar nak masuk, dalam keadaan Abu Ubaidah Al-Jarrah kata masuklah. Tapi dinasihatkan oleh sahabat ini, Abdurrahman bin Auf, jangan masuk. Sebab Nabi kata jangan masuk kalau tempat itu ada wabak. Maka Umar Al-Khattab menambil pendekatan tidak masuk. Sedangkan kalau kita tengok kedudukan Madinah dengan tempat kejadian itu, iaitu tempat sahabat-sahabat tadi disemadikan, jaraknya 1131 kilometer. Daripada tempat meninggalnya sahabat yang hebat itu dengan kampung dipanggil Amwas itu, jarak dia 360 kilometer. 360 kilometer bukan jarak yang dekat. Tetapi mengambil ihtiyatan, tindakan berhati-hati, merujuk kepada apa yang Nabi sebut dengan tindakan zahiriah fizikal kita dalam keadaan saintifiknya Islam, dan yang kedua dalam keadaan betapa holistiknya keberkatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar Al-Khattab bila Abu Ubaidah Jarrah kata, kamu lari daripada takdir ke Umar, maknanya kamu takut ke mati dengan sebab kesan daripada penyakit yang tersebar ini. Lalu kata Umar, aku pergi dari satu takdir kepada takdir yang lain. Maknanya itu sifat Umar. Kalau kita nak kata kita ni tok-tok guru, minta maaf dengan izin, kita ni ustaz-ustaz belajar agama, hebat kita tafsir hadis, hebatnya usul kawaid fiqhiyah, usul fiqh. Dibandingkan dengan Umar, kita ni siapa? Dibandingkan dengan Umar, siapa lebih wali lagi? Dibandingkan Umar, siapa kita? Umar ini minal mubasyirin bil jannah. Sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Kuburnya dekat dengan kubur Rasulullah. Kita ni siapa nak kata Umar tu tak berani, takut? Umar itu tak nak ambil pendekatan. Umar itu seolah-olah Umar itu tidak yakin pada takdir. Inilah merupakan apa yang kita sebut polisi. Ini yang kita sebut pendekatan-pendekatan yang ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan ini kita kena faham. Sebab itu dalam konsep tadi, kuarantin tu tadi, ini kaedah yang Nabi buat. Ini kaedah yang sahabat buat. Cuma nama-nama terminologi itu berbeza mengikut keadaan dan zaman. Yang kedua, bila kita sebut tentang social distancing, maknanya kita penjarakkan sosial 1 meter. Sahabat, nama kolera, ta'un yang berlaku pada zaman Umar, dia terjadi sebab apa? Tuan-tuan boleh rujuk macam mana nama penyakit kolera. Kolera itu dia berjangkit akibat daripada satu kuman. Dan kuman ini dia berjangkit melalui air dan juga makanan. Dan sebab itu penyakit ta'un itu bila berlaku apabila ramainya tentera yang mati. Ada yang sebut jumlah tentera musuh sampai 80,000 mati tentera Rom, mencemarkan air sungai zaman dulu. Sahabat-sahabat menjadi terkesan dan juga kena ta'un. Dalam keadaan hal ini kita tengok coronavirus nature dia lebih dahsyat. Sebab apa saya kata lebih dahsyat? Sebab dia boleh tersebar dengan sentuhan. Jarak yang dekat. Orang batuk, imam batuk kat depan, kalau masjid tu aircon, saya tengok itu ceramah daripada seorang doktor, kalau tempat yang tertutup, imam dia batuk kat depan, dia ada virus. Virus dia boleh terbang pada saf yang ke-10. Ke belakang masjid. Orang belakang tu boleh kena. Dengan sebab tengok medium dia main air, udara, fizikal, sentuhan. Dia lebih sangat berbahaya dia punya nature dia. Sebab itu Nabi sebut, la yuridalna mumarradun ala musah. Nabi kata apa? Jangan dekatkan orang sakit dengan orang yang sihat. Ini social distancing. Yang ketiga, jabat tangan. Dalam isu berjabat tangan, bila marilah daripada Bani Saqif nak peluk Islam, berbai'ah pada Nabi. Seorang tu, dia itu tak sihat. Ada satu jenis penyakit, wallahu a'lam. Nabi kata yang tak sihat tu tak boleh nak berjabat tangan. Takut dalam arti kata berjaga-jaga. Saintifiknya Rasulullah SAW. Yang keempat, solat berjemaah. Ada sandaran dia. Bukan saja disebut kita dengar sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum.
ada sandaran dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila berlakunya hujan yang lebat. Dalam erti kata lain, kata Ibnu Abbas kepada muazzin, kamu lepas saja menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan sebut hayya 'alas solah, tapi kamu sebut sallu fi buyutikum. Cuma kita kat Malaysia ni sejak PKP, kita sebut sallu fi buyutikum lepas daripada azan. Tak apalah, itu teknikal yang pakar-pakar dah tentukan. Apa yang saya nak sebut ialah bila dia laku begini, lalu apa yang berlaku? Lalu sahabat-sahabat merasa seolah-olah Ibnu Abbas ini buat benda yang pelik. Tak setuju. Dan benda ni berlaku pula pasal hari Jumaat. Ketika itu hujan. Anahu qala al-mu'allil mu'azzin fi yaumil matir. Juga pada ketika hujan yang sangat lebat. Dan dalam keadaan dia kata tak payah sebut lepas ayat al-solah, kamu sebut sallu fi buyutikum. Qad faka'anna nasa, kata Ibnu Abbas, seolah-olah faka'anna nasa istangkaru. Maksud dia seolah-olah orang ramai ketika itu tak setuju. Istangkaru zalika. Tak setuju dengan tindakan dia. Sebab batalkan solat sebab hujan lebat. Dalam keadaan hujan lebat. Lalu kata Ibnu Abbas, ata'jabuna min hadha, dalam riwayat ada kata tersebut min dha, adakah kamu tak setuju dengan perbuatan aku? Lalu dia kata qad fa'ala min man huwa khairun minni. Sesungguhnya perbuatan aku ini pernah dibuat oleh orang yang lebih baik daripada aku, iaitu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, dia kata, apa lagi kata dia? Penting dengan dia kata innal jum'ata azmatun. Sesungguhnya azmatun itu apa dia? Hari Jumaat itu hari yang wajib. Aku tahu. Wa inni karihtu an uhrijakum. Uhrija, bukan dengan kha, dengan ha. Uhrijakum fatamshu fitini wa dahdi. Sesungguhnya aku tak suka, aku benci, tak suka maksudnya melihat menyusahkan kamu. Sehingga kamu berjalan dalam lumpur, ada kamu yang jatuh dan kena mudarat. Jadi Jumaat kali ini, solat saja kat rumah, erti kata lain dalam erti kata darurat. Kalau kita kaitkan dengan isu sekarang ni corona, dengan hujan lebat di zaman Ibnu Abbas, lebih teruk lagi corona kita. Sebab tu dia ada term. Sebab tu bila pihak berwajib meletakkan sesuatu, sahabat-sahabat yang beriman, orang-orang Islam dia kena faham. Kemudian yang kelima, nak masuk yang keenam, yang kelima saya sebut basuh tangan. Basuh tangan juga ada sandaran. Nabi kata siapa bangun tidur, iza istaiqaza ahadukum min naumihi. Nabi kata siapa bangun tidur jangan terus masukkan tangan dia dalam inak, dalam bekas. Kenapa? Sehingga dia basuh hatta yaghsilaha, sehinggalah dia basuh tangan dia salasan 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kerana dia tak tahu masa dia tidur dia pegang apa. Sebab tu tangan tu perlu bersih. Sebab tu kita berwuduk 3 kali disunatkan basuh tangan kita. Kerana pentingnya jaga kebersihan, apatah lagi dalam COVID. Dan terakhir yang keenam, saya nak kaitkan dengan vaksin. Bila sebut vaksin ini, dia ada asas. Bila sebut vaksin ini, tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an ila wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahidin al-haram. Nabi kata, berubatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan dengan datangkan ubat. Maka dia suruh kita berfikir, dia suruh kita mengkaji, suruh kita berusaha dengan cara saintifiknya, dengan cara apa yang dibenarkan. Dalam keadaan satu je tak boleh ubat, iaitu penyakit tua. Sebab itu dalam hal ini dia suruh kita berikhtiar, dalam sama dia suruh kita bertawakal, digabungkan dua perkara, holistik dan saintifik. Maka jadilah kita bila sebut vaksin, sebahagian daripada perkara-perkara yang ikhtiari yang kita dibenar untuk kita berfikir dan kita mencari jalan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kupasan yang saya rasakan begitu detail dengan sejarah-sejarah yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi, yang mana begitu pentingnya kita hari ini memahami. Kita bila mana para asatizah pada hari ini, Ustaz pada hari ini buat penerangan, kita terima dengan hati yang lapang. Jadi insya-Allah kita tidak akan confused, kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan mudah terpedaya. Jadi dalam prinsip Islam sendiri, yang mana sebagaimana telah saya nyatakan tadi, yang mana prinsip Islam bila mendepani dengan penyakit, kita perlu berdoa, bukan hanya sekadar berdoa, ya Allah ya Taqal, sebagaimana doa yang diajar, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ini daripada hadis riwayat Abu Daud. Yang kita akan berkaitan dengan doa, kita juga diajar bismillahirrahmanirrahim la yadur sampai akhir dalam hadis yang telah nyatakan oleh Imam Bukhari sendiri dalam adab.
Jadi doa-doa selain pada doa tadi, bila mana kita dah kena, bila kita berdoa, kita kena cegah. Ustaz dah kata tadi, yang mana berkaitan hadis, yang berkaitan dengan Abdul Rahman bin Auf, diceritakan hadis berkaitan ta'un tadi. Jadi begitu detail. Jadi insya-Allah kita dah panel kita yang kedua. Ini pun otak yang hebat juga ni. Yang mana dalam kempen kita beliau merupakan lajnah kita di peringkat negeri-negeri yang akan turun ke negeri-negeri insya-Allah. Kita doakan Ustaz Aziz kita. Jadi mungkin Ustaz Aziz, mungkin Ustaz Aziz boleh kongsi sikit selain pada apa yang telah diterangkan oleh press kita tadi. Mungkin Ustaz boleh cerita kepada masyarakat supaya bagaimana dari segi doa tadi kita mencegah. Dia mencegah itu merupakan salah satu cara kita nak berikhtiar. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai rakyat di luar sana yang mana dah pun terang, dah pun lapang, dan mungkin bagaimana kita nak berikhtiar tadi dalam konsep yang sewajarnya yang perlu sebagaimana yang kita nak gerakkan kempen vaksin padang. Boleh mungkin Ustaz boleh cerita sedikit. Silakan Ustaz. Ustaz Aziz dengar ke? Boleh Ustaz ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar? Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Hamdan selaku moderator pada petang ni. Dan juga Fadil Ustaz Farhan ataupun Kamalul Hisham Suhud selaku Presiden Pertubuhan Penopang Pencinta Ulama Yang Ustaz. Alhamdulillah, satu inisiatif yang cukup baik untuk kita memberi ilmu kepada masyarakat dalam hal vaksin. Yang kita tengok mutakhir ni ada beberapa kelompok walaupun dia minoriti tapi dia jadi mendapat sambutan di kalangan netizen dan masyarakat. Kelompok yang agak mungkin macam tak setuju dengan vaksin ni. Macam-macam lah pendapat-pendapat yang mengatakan begitu gini. Ada yang kata mati, ada yang kata agenda Yahudi, ada yang kata yang letak magnet lepas injection tu kan. Macam-macam lah teori ni, pelik-pelik semua tu. Baik sahabat-sahabat semua, para sahabat-sahabat Alam Maya yang sedang mengikuti siaran kita ni, satu je, mudah je. Ana tak mau panjang-panjang kerana Fadil Ustaz Kamalul Hisham tadi dah kupas panjang lebar dengan sejarahnya, dalilnya, yang hujah-hujah yang sangat kuat. Jadi Ana tak mau ganggu puan-puan Fadil Ustaz Farhan atau Ustaz Kamalul Hisham tadi. Cumanya sedikit daripada Ana, kalau bolehlah Ana utarakan di sini, iaitu kita cuba tengok daripada yang komen macam-macam tu, bahkan keluarga anak sendiri selepas kami pergi injection, kami pergi 2 hari lepas di Universiti Melaya. Universiti Melaya kami pergi, kami dah yang pertama AstraZeneca 0.5 ml. Alhamdulillah. Ada keluarga yang bertanya, orang kata mati, mati lepas injection mati. Ada yang viral kata di Malaysia ni dah 30 orang mati. Tuan-tuan, Ana tertarik dengan ujar seorang pengamal perubatan, doktor lah. Dia kata 30 orang mati tu siapa yang mati? Siapa boleh sangka yang mati tu selepas ambil injection dan mati tadi kerana suntikan tadi. Mati kerana vaksin masuk dalam badan, dia mati dengan sebab tu. Kan postmortem, bila ada kematian berlaku postmortem. Bila sebut postmortem, dia kaji. Orang ni mati kenapa? Orang ni mati sebab apa? Tidak ada satu kajian pun. Baik, di sini kita sama balik pada ayat Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Balik kamu tanya pada orang yang ahli dia bila kamu tak tahu. Baik, dalam hal vaksin ni siapa ahli dia? Ahli vaksin bukan untuk guru pondok. Di sini tuan-tuan tolong faham, Ana bukan nak merendahkan tu, Ana sangat-sangat menyanjungi tu guru pondok. Bahkan kami institusi Jam Ustaz inilah yang membentengi para alim ulama. Ada serangan-serangan sekularis
dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, bila Allah kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, panggillah kepada orang yang bidang dia. So dalam bidang vaksin ni kerja siapa? Kerja pakar perubatan. Vaksin ni kerja siapa? Kerja saintis. Vaksin ni kerja siapa? Bukan kerja para ulama, bukan bidang dia. Bukan kerja Tok Guru Pondok, bukan bidang dia. Bukan kerja Tok Imam, bukan bidang dia. Bahkan menteri besar, Perdana Menteri juga bukan bidang dia. Tapi bidang apa? Bidang pakar-pakar perubatan, bidang pharmaceutical. Ini bidang mereka. So Allah suruh kita rujuk dengan mereka. Allah suruh kita rujuk dengan mereka. Ada yang kata ada DNA babi, DNA khinzir lah. Babi kot nampak kasar sangat kan. Khinzir dengan babi sama je, haram. Sebut khinzir tu bunyi halal je kan. Kan? Jadi Fadil Dr. Izhar, dia PhD dia bidang ni, bidang DNA binatang. Dan dia kat dalam kajian dia, dalam vaksin yang kita import, yang kerajaan kita beli, tidak ada satu pun gelatin bin haiwan. Tidak ada gelatin haiwan. Semuanya daripada tumbuhan. Semua 100% AstraZeneca daripada tumbuhan. Daripada tumbuhan. Termasuklah vaksin-vaksin yang lain, tidak ada satu pun daripada bahan-bahan ataupun organ-organ ataupun lemak-lemak binatang, lemak haiwan. So bila ia tumbuhan, ia halal. Satu, fatwa para alim ulama, ahli majlis fatwa kemasaan, dia nak keluar fatwa, dia tak keluar sembrono begitu sahabat-sahabat. Kita bertanya fatwa mereka. So, mereka kaji dulu. Mereka ambil input-input, mereka tengok bahan-bahan, lalu dikaji, diselidik, barulah dikeluarkan hujah, keluarkan fatwa. Sebab tu dalam konteks ni Allah suruh kita rujuk pada pakar. So jangan dengar pendapat Mak Teh, Pak Long, Pak Ngah, jangan. Dengarlah pendapat pakar. Ramai para doktor yang bercakap tentang kebaikan vaksin. Sahabat-sahabat mata Allah SWT, terus terang anak katakan, yang bercakap di media sosial macam-macam, mereka bukan pakar. So kita rujuk pada tempat yang salah, kita pun mengeluarkan pendapat yang salah, kita pun hidup dalam jalan yang salah. So kita kena rujuk pada pendapat Ana sendiri, dan mungkin sahabat-sahabat ramai dah injek. Ustaz Hamdan sendiri sebelum raya lagi dah injek. Dia hidup elok, sihat walaupun lihat lagi. Dan tak mati pun Ustaz Hamdan. Ana pun sihat elok. Dah 2 hari okey. Orang kata ada kesan ni. Sahabat-sahabat, cuba kita tengok darjah 1 kita ada injection, betul? Darjah 6 kita ada injection, betul? Kalau yang injection darjah 1 sekarang baru nak buat, sekarang dengan media sosial lagi ramai orang lawan. Apa darjah 1 nak cucuk dah? Mesti orang lawan punya. Darjah 6 tu lagi cucuk lah. Ni semua agenda Yahudi. Allahu Akbar. Tapi kerana benda tu dah berlaku dulu. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru biasa. So kita kena rujuk pada pakar dengan rujuk pada ikutan. Lepas tu kita pula sebar. Masya Allah, tabarakah. Menyebarkan benda yang batil. Baik. Hukum berikhtiar wajib. Ini yang kedua anda tentu. Hukum berikhtiar wajib. Okey, bab efek apa semua itu biasa. Ada yang kata sikit sakit kepala. Kita makan suplemen lain pun semua ada efek. Betul. Hatta kita makan dengan Muhammad, kita makan apa? Kita bancuh air 5. Air 5. Lepas tu yang bersusu pula sakit perut. Efek. Semua benda ada efek. Menandakan badan kita ni dah tak 100% elok. Sebab tu ada kesan. Mesti ada kesan. Ada orang batuk mengantuk. Ada orang dia makan, dia tak boleh beruk gigi, dia muntah. Semua orang ada efek. Kerana organ kita sudah tidak 100%. So benda tu masuk, bila dia menentukan mesti ada kesan. Mesti ada kesan. Okey, yang kedua. Sahabat-sahabat mata Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nak sentuh tentang hukum berikhtiar. Hukum berikhtiar ni wajib. Boleh? Hukum berikhtiar ni wajib. Dan satu-satunya yang ada jalannya adalah suntikan vaksin untuk coronavirus ni, untuk COVID-19 ini. Sahabat-sahabat, bila Allah kata, bila dia menurunkan penyakit, dia juga yang menyembuhkan. Ada orang kata, oh Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah turunkan penyakit, Allah lah sembuhkan. Allah bukan kulikong kita. Allah bukan kulikong kita. Allah itu dia raja segala raja, dia agung segala agung. Yang hambanya kita. Kita wajib berikhtiar, baru dia bagi kesembuhan. Ni tak mau ikhtiar, duk angkat tangan saja. Ada ikhtiar kena buat, baru kesembuhan Allah bagi. Boleh? Kerana kita hamba, kita kena ikhtiar, baru Allah turunkan kesembuhan. Dan ikhtiar melalui suntikan vaksin tadi telah dikaji oleh pakar. Tok guru pondok bukan pakar, tok imam bukan pakar. Itu bukan semua tempat dia. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dah terbukti. Tuan-tuan, bila tuan-tuan ambil suntikan vaksin. Bila tuan-tuan ambil suntikan vaksin. Ustaz, bila dah ambil suntikan vaksin 100% cure tak boleh kena. Bukan, dia begini. Macam ada satu viral yang payung bila kena hujan. Seorang tu hujan dia tak mau pakai payung. Lencun lokoi habis basah. Yang seorang tu hujan dia ambil payung. Adakah dia ambil payung dia tak basah langsung? Mesti kena percikan-percikan betul. Tetapi dia balik rumah, baju dia tak basah. Yang basah mungkin selipar, buku lali dia basah. Baju dia kering kerana dia pakai payung. Dia boleh peluk anak isteri dia tak basah. Tapi yang hujan, dia balik, dia peluk anak isteri dia dengan anak isteri dia basah. Begitulah kita bila ambil suntikan, antibody kita kuat, vaksin tidak boleh menyebabkan kita mudarat, mungkin sekadar ujung-ujung kuku, boleh faham tak? So kita selamat, ahli keluarga juga kita selamat. Pada masa tu kita sedang berjihad untuk menyelamatkan semua orang. Ingat, satu suntikan vaksin adalah satu jihad kita pada agama kita, satu jihad kita pada masyarakat kita. Ini sahabat-sahabat, bukan saja-saja cucuk, pahalanya besar. Kerana ia telah pun difatwakan oleh para alim ulama tanah air kita menjadi fatwa kebangsaan mengatakan vaksin ini tidak haram, vaksin ini tidak mudarat, boleh, maka kita kena ambil. Wallahu ta'ala a'lam. Abaikan semua kempen-kempen, semua kata-kata busuk yang mengatakan vaksin itu, vaksin ini. Dah puluh ribu dah tanah air kita yang dah injek, tak ada apa-apa pun lagi. Cuma yang tu je kita kurang viral. Kita kena interview orang yang dah ambil vaksin, mengatakan mereka okey, mereka sihat, mereka tak ada efek yang teruk-teruk, tak ada. Kan? Okey, para isteri yang kena cucuk dengan suami lagi teruk kesan dia. Ada yang tak makan berbulan-bulan, ada yang muntah, itu lagi teruk. Tapi orang tetap ambil juga suntikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, itu memang menarik. Rasa semangat lagi ke perbincangan kita pada hari ini dengan panel kita yang kedua, yang mana ada di kalangan kita tanya kenapa Ustaz Ahmad Duzuki tak dapat masuk kerana ada perkara yang tidak dapat. Balik pada Fadil Ustaz Ahmad. Kedua pun saya rasa memang cantik, memang menarik. Rasa nak sambung lagi perbincangan kita ni. Yang mana kemah-keming. Ya, sebagaimana yang telah beliau katakan tadi, ikhtiar itu. Jangan kita hanya sekadar duduk berdoa saja. Jadi jangan duduk terpedaya sangat dengan bagaimana saya katakan tadi, tabayun, tibai ayun semua. Ustaz Nazri, ada apa Ustaz Nazri? Dengar Ustaz Nazri, putus-putus. Tak apa jelas. Tak apa jelas. Ustaz mungkin lain, Ustaz ada tak apa clear. Jadi kalau kita tengok tadi pun saya terbaca dari segi bagaimana penghasilan vaksin itu sendiri. Yang mana, ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Mungkin lain Ustaz tak apa.
tak berapa clear, hujan mungkin ke apa, tapi ada ramai yang komen lawak Ustaz, bagus, satu penjelasan yang begitu jelas. Yang saya sambung balik bagaimana penghasilan vaksin tadi, yang mana kalau kita lihat yang mana di secara amnya penghasilan vaksin yang saya baca dalam buku-buku, yang mana pertama ialah dari segi pembiakan organisma itu sendiri, yang mana hidup yang digunakan dalam vaksin. Yang kedua pengasingan. Pengasingan ni maksudnya Dah tadi Ananda berhenti. Ya Ustaz. Pengasingan organisma hidup dengan sel atau media pertumbuhan. Balik pada Fadil Ustaz Hamdan. Okey, terima kasih Ustaz. Kita sedang nak sambung sedikit ni bagaimana penghasilan vaksin-vaksin tadi. Yang 4 tadi yang saya nyatakan tadi, pertama pembiakan, yang kedua pengasingan, yang ketiga penurunan, yang keempat formulasi. Jadi nak tahu kena cara orang yang betul-betul pakarnya sebagaimana kata Ustaz Nazri tadi. Dan kalau kita lihat juga di antaranya vaksin-vaksin yang ada kat Malaysia ni, Pfizer daripada US, Moderna daripada US, Johnson, begitu juga AstraZeneca daripada UK, Sinovac. Jadi macam-macam produk vaksin. Yang penting anda daftar, anda dah daftar, jangan tak pergi injek. Dan saya dah 2 minggu sebelum raya saya dah selesai injek. Alhamdulillah, lagi semangat, lagi bersemangat untuk apa? Untuk kita ada pun pening kepala, tak ada apa-apa. Sebab apa? Kadang-kadang tak ada apa dah, Anas, setakat tu je kot, insya-Allah. Pembacaan kita menyebabkan kita terpengaruh dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz Anas ni sebagai akar yang berkaitan. Okey, insya-Allah. Menarik. Jadi Ustaz, mungkin kita pergi pada Ustaz Farhan di akhir kita je, kita dah pun dah 1 jam 13 minit 48 saat kita sudah pun berlangsung perbincangan kita pada hari ini. Jadi untuk rakan-rakan yang baru saja menonton, ingat kita geng GU, geng Ustaz sedang menggerakkan kempen vaksin, dan teruskan share dia video kita ni lepas ni ke mana-mana saja, sebarkan maklumat ini, dan insya-Allah kita akan update poster-poster berkaitan dengan kempen, pandangan dari segi agama dan sebagainya. Jadi mungkin di akhir Ustaz Farhan kita nak bercerita. Kita dia kata dah nak habis, tak habis lagi. Kita ada sikit lagi pesanan yang terakhir daripada Ustaz Farhan sendiri. Mungkin Ustaz boleh cerita, mungkin ada dari segi pendapat-pendapat. Kalau lihat di Arab Saudi, di Amerika, majlis-majlis fatwa MKI kita sendiri pun dah mengeluarkan satu fatwa yang mengatakan harus dan menjadikan kewajipan bagi mereka yang telah diarahkan oleh kerajaan. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sebelum ada, sekiranya rakan-rakan ada persoalan, boleh type di komen kita. Sekiranya saya sempat, saya ajukan kepada panel kita dua. Ustaz Nazri jangan ke mana lagi, mungkin ada soalan daripada netizen kita. Jadi insya-Allah kita bagi pada press kita untuk bagi penjelasan sebagaimana saya nyatakan sebentar tadi. Silakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan rakan panelis, sahabat-sahabat sekalian. Dalam konteks pengambilan vaksin ini bukan saja keputusan muzakarah dan juga ketetapan daripada polisi kerajaan Malaysia, tapi begitu juga dengan pendekatan daripada negara luar, bahkan daripada Majma' Islami Dunia, Saudi sebagai rujukan kita, antaranya Mesir. Kalau kita lihat telah menetapkan bagi siapa yang yang nak ke haji, ada yang dah dipanggil namanya, saya dipahamkan baru-baru ni kena mengambil suntikan vaksin ini. Maka ia satu ketetapan daripada kerajaan Saudi sendiri. Maka kita lihat bukan saja pergi haji bagi pasca kita kata COVID-19. Sebelum ni pun kita kena ada suntikan, nak buat bagi umrah, nak pergi haji, vaksin. Cuma vaksin tidak menjurus secara khusus kepada coronavirus. Jadi sahabat-sahabat, ia melibatkan polisi. Dan polisi ini merupakan perkara yang kita kena terima dalam keadaan kita duduk di bawah kerajaan Malaysia. Jadi kita nak ikut siapa? Kerajaan China ke, kerajaan Jepun ke, kerajaan Israel. Maka kita duduk di bumi Malaysia. Setiap hari Jumaat, kalau selalu kita dengar dibacakan di atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allahi wa rasul ila akhir ayat. Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin ulil amri di kalangan kamu. Ayat ini jelas kepada kita, taat pada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak. Taat kepada pemimpin dia tidak ada wa ati'u. Maksudnya
Kalau pemimpin dia taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Sebab itu bila pemimpin menyuruh kita untuk membuat suntikan vaksinasi, merupakan satu perintah untuk menjaga maslahah keseluruhan negara dan rakyat. Kalau ia perkara yang tidak mudarat, tidak berbentuk maksiat, maka wajib kita taat. Nabi letakkan asas, innama ta'atu fil ma'ruf, dan sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Yang kedua juga kita kena faham, la ta'ata li makhluqin fil ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh kerajaan, satu perkara yang apa dia? Bermanfaat dan juga tidak mudarat dan juga merupakan nak menjaga maslahah umum. Apatah lagi kita orang Islam, orang yang beriman, nak menjaga maslahah. Cuma kata-kata picisan itu jangan kita ambil kerana apa? Dalam kaedah fiqh disebut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yang yakin tidak akan ditolak dengan benda yang keraguan. Agak-agak saja tak boleh. Dengan orang biasa tak boleh. Dalam kaedah perubatan, dia ada badan dia ada hierarki dia yang menentukan sesuatu perkara itu duduk dalam perkara yang boleh kita letakkan sebagai rujukan. Kalau kita kata testimoni tu, ia perkara yang paling bawah sekali pengalaman peribadi, kes-kes terpencil. Atas sekali mereka ada kontrol yang dipanggil randomized control trial yang kita letakkan sebagai gold standard yang mereka ada dalam perubatan. So perkara-perkara ini perkara yang tak boleh kita dengar hearsay. Kalaulah benda yang yakin tak boleh kita tolak dengan keraguan. And bila kita dengar tak boleh goyang. Ini kaedah Islam ajar. Contoh mudah akhirnya kita ada wuduk. Kita yakin ada wuduk. Bila wuduk tu akan batal? Bila kita yakin kita ada perkara yang membatalkan wuduk. Sebagai contoh, kentut. Macam mana kita nak tahu kita kentut? Maka rukun kentut ada dua saja. Pertama, dia ada bau. Kedua, dia ada bunyi. Ada kentut tak ada bau. And ada kentut tak ada bau, dia bunyi kuat. Ada kentut, bau dia kuat, tak ada bunyi. Ada satu kentut dipanggil, yang berbunyi dipanggil durat. Durat. Kalau yang tak ada bunyi, dia senyap je. Dia ada silent killer. And dia ada silencer. Dia dipanggil pembunuh secara senyap. Sedar-sedar 20 orang mati syahid. Ini dipanggil fusak. Jadi kalau kita duduk dekat masjid, tunggu kuliah maghrib, isyak-isyak bangun. Aku ni tertidur tadi ke? Duduk. Aku ni ada kentut lagi ke? Batal ke? Balik kepada perkara yang tadi. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Perkara yang yakin takkan tertolak dengan keraguan. Kalau kita dah ada sandaran kita, ada agama, ada pakar-pakarnya, kita berpeganglah dengan ulil amri untuk menjaga maslahah umum dan berhati-hati dengan dakwa-dakwa dan diayah propaganda daripada orang yang cuba mengkocir-kacirkan perpaduan negara kita yang perlu kita bina kesepaduan, kita sama-sama membina negara yang sejahtera dalam aspek kehidupan rakyat yang berbilang bangsa, berbilang agama, yang mana duduk dalam negara yang kita cinta. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia kupasan daripada Ustaz Farhan tadi yang mana secara jelas berikan gambaran kepada kita bahawa betapa pentingnya kita dalam mentaati pemerintah. Sebagaimana kau tengok pun, vaksin ni kalau tuan-tuan tengok pun, kita daripada tahun 1988, kita diberikan vaksin yang dinamakan pelalian rubella yang mana pada tahun 1988 dan imunisasi hepatitis pada tahun 1988 juga, imunisasi campak, TB, batuk, kokol pada tahun 1989, pelalian vaksin meningococcal magnetis pada tahun 2002 dan 2014 dan vaksin human papilloma virus HPV pada 2010 dan vaksin meningitis menview pada tahun 2013. Kenapa dengan vaksin COVID-19 ni kita nak tolak? Jadi untuk akhir kita nak dengar kesimpulan daripada Ustaz Nazri kita mungkin Ustaz, pesanan yang terakhir daripada Ustaz Nazri kita yang mana mungkin taliannya tidak berapa cantik tapi insyaAllah ramai yang punya peminat Ustaz Nazri ni. Kita dengar sedikit apa pesanan yang terakhir dalam 2 minit. Kenapa dengan vaksin COVID ni mereka terpedaya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi
kempen kita ni, pesanan kepada masyarakat. Kenapa kena pergi ni? Jangan dengar benda-benda yang tak bagus. Jadi dalam 2 minit pesanan kepada masyarakat sebenarnya gerakan kempen kita pada hari ini, insyaAllah. Silakan Ustaz. Fa'ala ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semua para penonton, sahabat-sahabat cuba kita secara logik lah. Cuba kita secara logik, kita ambil logik akal. Seorang ayah nak anak dia mudarat. Seorang ayah nak ada anak dia mudarat? Sudah tentu tidak. Maka seorang ayah nak ada anak dia sihat? Ya, begitulah kerajaan kita. Mereka sanggup berhabis-habisan, berjutaan ringgit untuk semua kita selamat. Mereka juga tak mahu. Hari ini kematian sampai dah mencecah angka puluhan orang setiap hari. Puluhan orang setiap berita yang sangat menakutkan bagi tanah air kita. Jadi suntikan vaksin ni sahabat-sahabat ni, injection rubella, TB, sawan, macam-macam semua dah injek dulu. Semua ada. Bila datang penyakit baru, lalu kajian dibuat oleh ahli dia, maka keluarlah satu vaksin yang baru, maka kita perlu ambil. Dan kalau kita nak rujuk para alim ulama ada sudut hukum benda tu, maka hukum benda tu juga halal dan hukum mengambil vaksin juga harus. Maka harus di sini kita berikhtiar. Abaikan semua cakap-cakap busuk, cakap-cakap kotor, cakap-cakap jijik yang mengatakan ini kesan dia, ini haram, ini agenda Yahudi. Itu semua adalah cakap-cakap bawah pokok yang tidak ada fakta, yang tidak ada sebarang kajian, yang tidak ada pembuktian langsung. So kita ada dalil, kita ada bukti daripada pakar-pakar perubatan. Tuan-tuan boleh tengok mana-mana YouTube, pakar-pakar perubatan yang menceritakan tentang kebaikan vaksin dan keharusan kita mengambil vaksin tadi. Boleh. Dan kalau boleh selepas ni semua yang menonton tolong follow kami punya page, kami penggerak bersama, kami menggerakkan kempen vaksin ini di bawah Mosti itu sendiri. Kami akan bergerak ke seluruh tanah air dan kami akan menggunakan seberapa maksimum medium yang ada, sosial dan cetak dan sebagainya untuk kita memberi input kesedaran keperluan ambil vaksin tadi. Siapa segera pada Masejahtera, siapa yang tengok kalau tak daftar, tuan-tuan ni kan. Jadi siapa yang tengok, tolong daftar dan sebarkan maklumat kebaikan vaksin. Jangan duk ragu-ragu lagi tak. Ana sebut malam 2 hari lepas masa anda pergi injek, Allahu Akbar. Terus teranglah kata, tak sakit langsung. Wallahi tak sakit langsung. Wallahi tak sakit langsung. Masa ubat masuk pun tak sakit langsung. Rasa nak cocok lagi ke tak? Rasa nak cocok lagi. Rasa nak cocok lagi tapi urus dia kata lagi sebulan baru boleh datang. Tak apalah kan, lagi sebulan boleh datang. Ingat kan boleh nak cocok hari-hari. Tak sakit, memang tak sakit, jangan takut, tak sakit langsung. Jarum dia halus, ubat dia pun tidak pekat. Jadi kalau ubat pekat sakit juga, berasa masa ubat tu masuk, tak sakit langsung. Dan benda ni percuma, benda ni baik, benda ni berpahala. Pahala kerana kita setuju dengan majlis fatwa mengatakan ini harus dan ini baik. So kita ambil fatwa yang baik, kita buat pahala ya Allah. Kita sedang berjihad memutuskan rantaian COVID-19. Ingat kita semua adalah frontliners. Bila kita cucuk, kita berjihad dapat pahala jihad. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan takut ya. Jangan takut, jangan bimbang. Setakat ni tak ada yang mati kerana injection vaksin ini. Yang kita daripada kecil lagi kita dah injek sebagaimana saya katakan tadi. Dan kalau kita tengok di antara negara-negara yang negara Islam yang begitu hebat, di antaranya Arab Saudi mengambil vaksin Pfizer, Mesir telah pun ambil, Jordan Pfizer, Turki Sinovac, Bahrain vaksin Pfizer dan vaksin Sinopharm, dan Kuwait vaksin Pfizer, Qatar vaksin Pfizer dan banyak lagi negara-negara Islam. Kenapa kita dengan negara Malaysia, negara yang saya rasakan
rakyatnya yang sopan santun, kenapa mudah terpedaya dengan anasi-anasi yang tidak bagus. Dan jangan lupa pesanan terakhir daripada Ustaz Farhan dalam kempen kita Ustaz, mungkin aku nak tanya, apakah jiwa akan buat program-program rujukan-rujukan, kat mana mereka nak rujuk lepas ni? Mungkin ada pada segi posternya, dari segi macam mana kita nak daftar. Jadi mungkin ada video-video pendek yang akan diletakkan di page GU, mungkin ada belum tahu page kita ni, mungkin mereka boleh sebarkan supaya kempen kita ni, kita nak rakyat Malaysia semua bersama dengan kita, gerakkan bersama-sama supaya kempen ni kita berjaya dan kita menjadi pemutus bukannya pencetus. Disilakan Ustaz. Assalamualaikum sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya insya-Allah kita sudah bermula dengan beberapa hari yang lalu dan insya-Allah kita akan teruskan kempen-kempen kita untuk menyedarkan, memberi kefahaman. Sebab itu musuh utama kita ialah kejahilan kita. Saya nak sebut itulah kejahilan. Dulu saya duduk dekat belajar dulu satu bilik dengan orang Arab. Dia cukup benci kalau saya goreng ikan masin ataupun buat sambal belacan, kan kita nak tumbuk sambal belacan, goreng belacan. Jadi dia marah, dia kata saya makan bangkai. Jadi satu hari dia marah saya, kemudian dia lari keluar, mata dia berair lah, menangis. Sebab apa? Tak suka belacan. Bila saya buat sambal belacan, dia balik, dia makan 3 pinggan, sahabat-sahabat 3 pinggan. Dia tanya pada saya, apa yang sedap ni yang kau benci tadi? Jadi kita ni macam tu lah, kita nak beri kesedaran kepada rakyat. Jadi yang pertamanya boleh rujuk kepada page Geng Ustaz Ceritakan Ulama bersama dengan Geng Surau Putrajaya dan juga dengan Mesti Sekali. Cuma gerakkan kita yang hanya dalam peringkat NGO lah insya-Allah. Yang kedua, poster-poster yang kita buat tolong panjang-panjangkan dan insya-Allah pengarah kita akan buat satu page secara khusus untuk kempen vaksin. Yang ketiga, sahabat-sahabat, insya-Allah kita cuba buat kita akan cuba buat stiker untuk kita edarkan. Pakai ramai-ramai kita edarkan. Yang keempat, iaitu program-program kita. Kena ramaikan, kena share. Dan malam ini, sebelum terlupa, kita ada program munajat. Munajat yang akan dipimpin oleh exco kita dan ahli tangkuasa kita. Dan pada pukul 7.45 bersama insya-Allah kita malam ini dengan munajat dengan Yasin. Kita nak meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kesepaduan ini dapat memberikan impak yang besar kepada kerajaan dan juga negara yang kita kasih ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah berakhir sudah program sembang santai vaksin COVID-19 kita pada hari ini, yang mana yang telah dibawakan oleh Pertubuhan Pendukung Ulama Geng Ustaz pada hari ini. Terima kasih kepada press, terima kasih kepada Ustaz Nazri, yang mana insya-Allah sebagaimana telah nyatakan tadi bahawa malam ni jangan lupa kita sama-sama gerakkan kempen munajat dan baca Yasin di page kita. Sama-sama kita menggerakkan, ajak keluarga sama-sama, insya-Allah akan dipimpin oleh doa oleh geng-geng para asatizah kita, yang mana insya-Allah jangan lepaskan peluang ini. Dan untuk akhir sekali kita sama-sama kita tonton video pendek yang telah kita buat lakonan untuk kita rajikan panduan kita pada ini untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Sama-sama kita menonton. Waalaikumsalam lah cari apa ni rezeki sama Seria. Alah, tak ada rasa tak ada rasa apa satu. Orang duk kecek kata macam-macam. Ada pun takut juga, tapi bila tengok apa itu pergi cucuk tu kak, kita pergi tak baru lah. Tapi lepas cocok tu kau segar weh. Boleh jadi ya. Jadi tu aku nak cara orang luar menipu banyak belaka tu. Pakat-pakat pergi cocok dah. Beres lagi, pakat lagi. Nak cari nak sambung sikit lagi ni. Boleh 3 kilo lagi. Jadi itulah di antara video yang kita sempat siapkan. Jadi nak dapatkan video ni kita akan viralkan. Tuan-tuan tolong, sebab apa kita target kita yang mana pada siri pertama Kelantan, Terengganu dan Kedah, yang mana kita lihat statistik negeri-negeri yang kurang dari segi pendaftaran. Jadi insya-Allah terima kasih kepada Ustaz Nazri, terima kasih kepada tuan guru asatizah kita Ustaz Farhan, dan tuan-tuan dan puan, kita kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, banyakkan cari maklumat yang pasti. InsyaAllah
kita akan diberkati dan dirahmati. Sekadar itu saja, kita berjumpa di lain saat di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam lah cari apa ni rezeki sama Seria. Alah, tak ada rasa tak ada rasa apa satu. Orang duk kecek kata macam-macam. Ada pun takut juga tapi bila tengok apa itu pergi cucuk tu kak, kita pergi teh baru lah. Tapi lepas dia cocok segar weh. Boleh jadi ya. Jadi tak takut lah. So cara orang luar menipu banyak belakang tu. Pakat-pakat pergi cocok dah. Beres lagi, pakai lagi. Nak cari nak sambung sikit lagi ni. Boleh 3 kilo lagi.